TV KPM. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya, Nisakir, pengacara anda untuk satu lagi episod Teras pada hari ini. Kalau sebentar tadi kita dah belajar sejarah, berikan CV. Kali ini kita akan pergi kepada subjek menengah atas TVET iaitu prinsip perakaunan yang mana kita nak membincangkan topik yang akan cikgu kita sebut sebentar sahaja lagi. Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja kita berada kerana kita masih belum menang dalam melawan COVID-19. Jangan lupa pakai pelitup muka di mana saja anda berada. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, Nisa tadi ada sebut berkenaan dengan subjek kita iaitu prinsip perakaunan dan kita bawa cikgu kita untuk sama-sama kita berbincang topik pada hari ini. Siapakah beliau? Jom kita tonton profil ini. Semua, jom kita persilakan Cikgu Ozijan yang merupakan pensyarah program Diploma Pengurusan Perniagaan Kolej Vocational Batu Lancang, Pulau Pinang. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Selamat pagi. Bagaimana hari ini perasaan nak berkongsi dengan murid-murid di rumah dan juga di dalam studio nanti? Baiklah, terima kasih Nisa. Selamat pagi kepada semua. Tak kenal maka tak cinta. Ya. Nama diberi Ozijan atau boleh panggil saya Se-O. Ya, hari ini saya ingin nak memberi pendedahan awal tentang prinsip perakaunan kepada pelajar-pelajar di luar sana. Baiklah, sebelum kita mulakan Se-O, saya nak jemput Se ke meja saya ni untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita. Silakan. Okey, saya pun nak jugalah sanitasi. Baiklah, dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan cikgu. Baik, terima kasih. Okey, apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, jangan lupa untuk simpan di dalam bekas yang bersih. Contoh macam Nisa ada bekas plastik, ada yang simpan di dalam saku atau di dalam beg atau di dalam bekas berzip. Di mana saja anda simpan, pastikan ianya bersih dan selamat. Tidak melebihi penggunaan selama 8 jam dan guna pelitup muka yang baru sekiranya sudah kotor. Baiklah, saya tidak bersendirian. Saya mesti nak panggil kawan-kawan saya sama-sama dengan kita pada hari ini untuk subjek kita iaitu prinsip perakaunan. Jom kita jemput rakan-rakan dari Kolej Vocational Batu Lancang, Pulau Pinang. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Hai semua. Keluarlah suaranya. Senyum je. Hai. Kena bersemangat pagi ni. Okey, saya nak berkenalan dengan mereka ya, Sir. Jom saya jemput rakan kita yang pertama yang bernama Jafri. Sila perkenalkan diri anda. Selamat pagi dan Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Jafri Kamal Khairi dari Kolej Vocational Batu Lancang. Baik, terima kasih Jafri. Seterusnya saya nak persilakan Nur Ain Irdina. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Ain Irdina binti Muhammad Asmali daripada Kolej Vocational Batu Lancang. Baik, terima kasih. Seterusnya kita cari Emilia. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Emilia Fatin binti Ahmad Jeffrey dari Kolej Vocational Batu Lancang. Baik, terima kasih. Seterusnya saya nak persilakan Elsni Natasha. Sedap nama. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Esli Natasha Najwa binti Muhammad Razi dari Kolej Vocational Batu Lancang. Baik, seterusnya rakan kita yang bernama Ika. Di mana anda? Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Ika Syazwa daripada Kolej Vocational Batu Lancang. Baik, yang terakhir sekali, Sir, kita ada rakan kita yang bernama Nurul Aini. Sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Fazila binti Rosni daripada Kolej Vocational Batu Lancang. Baik, terima kasih. Saya lihat rakan-rakan kita ni manis, pagi-pagi senyum lebar kan, Sir? Jadi kalau anda dah bersedia macam biasa, kalau dengan Kak Nisa akan minta double thumbs up. Kalau anda dah bersedia. Yeay! Okey, penuh semangat masing-masing. Baiklah, saya pun tak sabar-sabar. Apa topik kita pada hari ini, Sir?
Baiklah, terima kasih Nisa. Ya. Topik hari ini adalah pengenalan kepada perakaunan. Ya. Sebelum kita pergi lebih lanjut, jom kita tengok apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Jom cikgu. Terdapat 3 objektif untuk hari ini. Yang pertama adalah menerangkan definisi perakaunan. Yang kedua adalah mengenal pasti konsep dan asas perakaunan dan melabelkan kitaran perakaunan. Alright, so sebelum saya bermula, adakah anak-anak murid SEO dah bersedia? Jika bersedia, bagi saya 1 tam lagi sebelum kita bermula. 1 lagi, beri lagi. Ya, bagi saya. Tengok anak-anak murid SEO begitu semangat sekali ya. Betul, Sir. Dan saya harapkan yang di rumah pun turut sama bersemangat. Kita subjek tingkatan berapa, Sir? Sebenarnya ini adalah diploma untuk tahun 1. Tahun 1. Baiklah. Betul. Jadi mereka yang di rumah boleh bersedia dengan pen dan kertas, buku nota untuk mengambil nota, mengambil segala input yang SEO akan kongsikan sepanjang kita bersiaran selama 1 jam ini. Tetapi kan walaupun kita tengah bersemangat ni, Sir, kita nak mulakan pelajaran, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Ada 10 konsep perikanan. Salah satunya adalah kos sejarah. Kos sejarah ni contohnya kalau kita nak rekod satu aset seperti kereta yang mana kita tahu harga kereta akan naik dari tahun ke tahun. Tapi kalau kita nak masukkan dalam buku perikanan, kita kena masukkan nilai waktu kita beli kereta tu sahaja dan bukannya nilai terkini kereta tu. Jangan silap. Sebelum nak rekod buku perikanan, jangan lupa mesti ikut kitaran perikanan. Ikut kitaran perikanan dari step yang pertama iaitu dokumen sumber hinggalah yang step yang terakhir, catatan penutup. Baru betul, jangan lupa, okey? Apa yang kita tengah bincang? Oh, Eka. Aduh, Eka. Tak habis-habis, Eka. Peninglah. Hei, kenapa korang rasa perikanan ni penting untuk syarikat? Jawapannya, perikanan dapat membantu menilai syarikat dan membuat perancangan syarikat yang lebih efektif. Perakaunan memainkan peranan penting kepada sebuah syarikat, terutamanya amalan perakaunan yang baik. Amalan ini akan mengurangkan kesilapan maklumat dan juga keciciran dalam sebuah urus niaga. Jom kita pelajari pengenalan kepada perakaunan. Subjek pengenalan kepada perakaunan adalah satu subjek yang mana kita dedahkan para pelajar tentang asas-asas dalam perakaunan. Para pelajar juga kita latih untuk menyediakan buku tunai, ledger, buku jualan, imbangan juga dan juga penyata kewangan bagi syarikat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan juga SEO serta rakan-rakan dari Kolej Vocasional Batu Lancang Pulau Pinang. Sebelum kita mulakan pelajaran kita kan, saya nak tunjukkan satu kad ucapan digital yang telah kita terima di Didik TV KPM. Terima kasih kepada adik yang telah mengirimkan kad ini kepada kami iaitu Mia Sarah Bakisha dari 4 Gemilang. Terima kasih cikgu kerana telah mengajar saya. #terima kasih cikgu. Terima kasih kepada adik kerana kirimkan kad ucapan buat guru-guru di Malaysia. Baiklah, Sir. Saya sebenarnya tak sabar dengan topik kita hari ini iaitu pengenalan kepada perakaunan. Kawan-kawan kita pun tak sabar yang di rumah pun diharapkan telah bersedia. Jom kita mulakan. Silakan. Baik, terima kasih Nisa. Apabila kita mendengar perkataan perakaunan, apakah yang timbul dalam fikiran anda? Saya nak minta pandangan daripada anak-anak murid. Baik. Apa kata Jaf? Okey, Jaf mungkin boleh cuba. Silakan. Silakan Jafri. Salah satu proses yang merekod
yang mengklasifikasi, membuat rumusan, membuat pelaporan, analisis dan membuat tafsiran. Wow. Betul tak tu, Sir? Cubaan yang sangat bagus. Ya. Bagaimana pula dengan Tasha? Tasha, sila cuba. Proses tu merekod, mengklasifikasi, membuat rumusan dan membuat laporan. Ya, lebih kurang jawapannya dengan Jafri bagus. tadi. Bila kita cross check antara kawan-kawan, maksudnya dah hampir betul dah. Okey, jom kita tengok apa sebenarnya definisi perakaunan. Biasanya pelajar akan keliru antara simpan kira dengan perakaunan. Sebenarnya tidak. Okey, kedua-dua benda ini adalah berbeza. Okey, jom kita tengok apa sebenarnya simpan kira. Simpan kira ini adalah sebahagian proses daripada perakaunan yang mana merekod urus niaga perniagaan dengan tepat dan sistematik berdasarkan sistem catatan bergu. Manakala perakaunan pula merangkumi skop yang lebih besar yang mana meliputi proses seperti mana telah diterangkan oleh anak-anak murid saya. Ya, memang betul, memang tepat sekali jawapan. Tahniah. Ya. Okey, yang mana merekod, mengklasifikasi, melapor, menganalisis dan kena mentafsir sekali. Ya, okey. Itulah adalah definisi untuk perakaunan. Dan jangan lupa mengapa kita kena buat perakaunan? Sebab nak membantu pengguna dalaman dan pengguna luaran untuk membuat keputusan. Semestinya pelajar di luar sana tertanya-tanya, siapa pengguna dalaman? Siapa pengguna luaran? Jom kita tengok. Itulah dia pengguna dalaman. Yang pertamanya adalah pemilik perniagaan. Saya nak minta pandangan daripada Dina. Dina, saya nak tanya, mengapa pemilik perniagaan ini perlukan info-info daripada penyata kewangan? Silakan. Baik pendapat saya untuk menilai prestasi. Ya, betul. Memang tepat. Okey, terima kasih kepada Dina. Sebagai seorang bos, sebagai seorang pemilik perniagaan, adalah penting kita nak menilai prestasi perniagaan kita. Salah satu caranya adalah melalui penyata kewangan. Yang kedua pula adalah pihak pengurusan. Tak kisah sama ada dari segi tahap pertengahan atau tahap pengurusan tinggi, ketua-ketua jabatan sumber manusia, pemasaran dan sebagainya. Mereka perlukan maklumat daripada penyata kewangan untuk membuat perancangan perniagaan. Kata kuncinya adalah membuat perancangan. Sila catat. Sila catat membuat perancangan. Sangat penting. Okey, dan ketiga pula adalah pekerja. Okey, saya nak minta pandangan daripada Aini. Sekiranya anda sebagai seorang pekerja, penting tak awak nak tahu maklumat daripada penyata kewangan? Silakan. Bagi pendapat saya, penting. Mengapa? Sebab penyata kewangan tu boleh pastikan gaji kita dibayar ke tak untuk bulan ni. Ya, betul. Terima kasih kepada Aini. Sebagai seorang pekerja, kita perlu tahu prestasi perniagaan, kestabilan operasi perniagaan dan paling penting sekali adalah keupayaan perniagaan untuk bayar gaji. Betul. Barulah kita boleh bayar duit kepada bini, bayar duit kepada anak, termasuk diri. Ya, betul. Dan termasuk diri sendiri. Jika tidak, menangislah. Betul, ujung menangis. Ya, betul. Okey, seterusnya, yang ketiga-tiga pihak ini adalah di bawah pengguna dalaman. Bagaimana pula dengan pengguna luaran? Jom kita tengok. Yang pertama adalah pemegang share. Alright, so saya nak tanya Amy. Amy, sekiranya awak adalah seorang pemegang share bagi syarikat A, adakah awak akan memantau atau meneliti penyata kewangan syarikat A ini dari semasa ke semasa? Silakan. Pada pendapat saya akan meneliti dan memantau sebab saya nak tahu kalau saya melabur duit ke dalam syarikat ni, saya dapat balik tak duit saya? Ya, tepat sekali kan? Okey. Ya, sebab sekiranya kita sebagai pemegang share, kita juga perlu tahu prestasi perniagaan ini. Boleh tak mereka menjana pulangan modal kepada kita? Jika tidak, pilihlah mana-mana share bagi syarikat yang lebih berpotensi. Okey, terima kasih kepada Amy. Baik, seterusnya adalah agensi kerajaan. Salah satu pihaknya adalah
LHDN. Wah, Niza tahu juga. Tetapi jangan cakap dulu ya. Okey, kita beri luangan kepada pelajar kita. Okey, bagaimana pula dengan Syazwa? Okey, saya nak tanya, LHDN ini rujuk kepada apa? Ya, silakan. LHDN ni merujuk kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ya, betul. Betul sekali. Okey. Mengapa pihak LHDN ini perlu tahu info daripada pihak syarikat? Sebab nak menentukan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey. So, baguslah jawapan daripada Syazwa. Okey, terima kasih. Seterusnya adalah pembekal. Okey, so saya ambil contoh. Okey, contohnya Nisa adalah pembekal kita. Ya. Saya bekalkan ni produk. Produk. Okay. So contohnya saya nampak lebih kurang macam alat tulis kot. Ya, Okey, sebab ada stiker dan sebagainya. Okey, contohnya kita beli barang niaga. Okey, daripada pembekal kita, biasanya kita bayar secara tunai. Okey, tetapi kadang-kadang kita akan pilih untuk bayar secara kredit. Okey, atau kita kata beli barang niaga secara kredit, maksudnya kita hutang dulu. Tetapi ini cuma sekadar untuk regular customer saja. Apa kata sekiranya awak adalah seorang syarikat yang baru nak layan dengan pembekal Nisa, agak-agaknya Nisa akan benarkan awak hutang dekat dia ke? Jom kita tanya Dina. Okey, Dina, okey. Agak-agaknya Nisa izinkan awak tak? Okey. Contoh Dina nak beli barang dengan saya, pertama kali saya pembekal. Agak-agak syarikat saya akan benarkan tidak Dina untuk hutang dengan syarikat saya? Ya, betul. Silakan Dina. Cuba. Tak apa, boleh cuba. Ulang balik soalan. Okey, soalannya saya pembekal. Kemudian Dina merupakan pembeli, nak beli bahan niaga atau bahan jualan daripada company saya secara pukal, tapi pertama kali berurusan. Bila pertama kali tu saya sebagai pembekal agak-agak akan beri tak Dina untuk beli secara kredit ataupun secara hutang dengan saya? Ya, betul. Dari pendapat saya, dia bagi. Tapi tak apa, boleh cuba. Kalau salah tak mengapa kan, proses pembelajaran. Okay. Yang penting adalah cuba, ya. Betul. Okey. Sebab dia baru first time, so maybe dia bagi time nak baik untuk hutang dulu. Baru lepas tu kalau dia percaya, dia bagi balik. Hutang. Okey. Dina jawabkan mungkin untuk pertama kali syarikat saya sebagai pembekal mungkin bagi peluang. Tapi kalau macam saya sebagai pembekal, saya boleh bagi peluang kalau saya lihat penyata kewangan dia kukuh. Ya, betul. Betul, Sir? Betul. Okey. Itulah jawapan yang saya lihat, ya. Tetapi good try daripada Dina. Okey. Bagi pembekal yang dia rasa okey, dia bagi chance. Okey, seperti mana yang dikatakan. Okey, tetapi adalah lebih baik kita tunjuk penyata kewangan kepada pembekal kita supaya meyakinkan pembekal supaya dia kata, "Oh, syarikat ini mampu bayar hutang kat saya." Itulah jawapan dia. Seterusnya adalah pihak bank. Kadang-kadang sesebuah syarikat ini dia ingin mengembangkan operasi perniagaan dia. Sama ada buka cawangan kedua dan seterusnya. Tetapi masalah yang dihadapi adalah kekurangan modal. Dan apakah langkahnya? Okey, salah satunya adalah membuat pinjaman daripada bank. Okey, dan dekat situlah kita kena tunjuk penyata kewangan kepada pihak bank. Kita kena bagi tahu, okey, dan pihak bank pun akan menilai syarikat ini mampu tak membayar balik hutang dan faedah pinjaman. Ya, dan seterusnya penganalisis dan masyarakat. Semestinya pelajar di luar sana tertanya-tanya, apa cerita dengan penganalisis dan masyarakat ini? Pernah tak pelajar di luar sana awak baca surat khabar, majalah dan termasuk mendengar berita daripada saluran NTV7, terutamanya bahagian kewangan? Biasanya akan dengar pandangan, cadangan daripada pakar-pakar penganalisis kan, untuk kongsikan info-info penyata kewangan sesebuah syarikat untuk berkongsi ilmu dan pandangan kepada pihak masyarakat. Jadi itu adalah antara tujuan-tujuan perakaunan. Kita dah pergi kepada tujuan kepada pengguna dalaman, kepada pengguna luaran. Di awal tadi, telah kongsikan kepada kita apa beza simpan kira dengan perakaunan. Jadi diharapkan setakat ini, kawan-kawan kita yang di rumah tu ambil nota, ikuti pelajaran kita dengan baik setakat ini. Kawan-kawan semua masih okey, ya?
Okey ke? Masih okey. Kalau okey macam biasa, bagi satu double thumbs up. Bagus. Bersemangat semua. Jadi kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kami semua banyak berjasa terhadap guru yang mengajar kami. Susah untuk kami membalas jasa guru-guru yang mengajar kami sepanjang tahun. Walaupun kami banyak melakukan kesalahan, guru tetap mengajar kami dengan sepenuh hati. Guru tetap melayani tingkah laku kami. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazilan ala muallim wal muallimun. Saya ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua warga yang diberikan. Terima kasih guru-guru di Malaysia. Terima kasih cikgu. Selamat hari guru kepada cikgu-cikgu di luar sana. Jasa kalian akan sentiasa dikenal. Semoga sehat dan dimurahkan. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi kita telah lihat video ucapan #terima kasih cikgu dari murid-murid di seluruh Malaysia kepada guru-guru di Malaysia. Baiklah, sebentar tadi kita dah berhenti di bahagian tujuan perakaunan untuk pengguna dalaman dan pengguna luaran. Jom Seo dan juga rakan-rakan saya dari Kolej Vocational Batu Lancang Pulau Pinang, kita teruskan pelajaran kita. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Nisa. Seterusnya kita akan lihat konsep dan asas perakaunan. Konsep yang pertama adalah kos sejarah. Setiap aset yang dibeli atau perbelanjaan yang ditanggung mesti direkodkan mengikut harga atau kos sebenar aset tersebut. Contohnya, Jaf telah membeli sebidang tanah yang berjumlah 76,000 pada tahun 2015. Ayunya Jaf ni. Tetapi harga pasaran telah meningkat kepada 90,000 pada tahun 2020. Saya nak tanya Nisa lah. Okey. So bagi Nisa, amount yang manakah Nisa akan catat dalam buku perakaunan? Saya akan catat amount di mana harga saya beli. Okey. Harga asal. Betul ke cikgu? Betul. Yang mana amount 76,000 ini kita akan catat dalam buku perakaunan berdasarkan kos sejarah. Wow, tahniah kepada Nisa. Okey. Seterusnya kita lihat konsep yang kedua iaitu ketekalan atau konsistensi. Konsep ini membawa maksud kaedah perakaunan yang sama yang mana kita gunakan dalam catatan kita. Contohnya, kaedah penilaian susut nilai kenderaan. Biasanya ada dua kaedah. Kaedah pertama adalah atas kos. Yang kaedah kedua pula adalah baki berkurangan. So saya tanya Tasha. Tasha, sekiranya tahun ini syarikat menggunakan kaedah baki berkurangan. Bagaimana pula dengan tahun yang seterusnya? Adakah kita akan guna kaedah yang sama atau berbeza? Silakan. Syarikat kena guna kaedah yang sama sebab ketekalan ni bermaksud menggunakan jalan sama iaitu konsisten. So dia kena pakai satu itu saja. Ya, betul. Tepat sekali. Bagaimana pula dengan pelajar-pelajar di luar sana? Adakah anda mempunyai jawapan yang sama seperti Tasha ke? Jika betul, tahniah. Awak memang faham tentang konsep ketekalan. Bagaimana pula dengan konsep seterusnya iaitu pemadanan, matching. Hasil harus dipadankan dengan belanja bagi tempoh perakaunan tersebut untuk mendapatkan untung atau rugi bersih. So jom kita tengok contoh di sini adalah premium insurans sebanyak RM500,000.
kita telah bayar 400 dan bakinya masih tinggal 100. Berapakah amount yang sepatutnya kita catat dalam buku perkanan kita? Dengar baik-baik, kata kunci dia adalah sepatutnya. Sepatutnya. Maka amount 500 sepatutnya kita catat dalam buku perkanan kita. Okey, bagaimana pula dengan asas perkanan akuan? Asas perkanan akuan ini lebih kepada mengenal pasti titik masa. Bilakah hasil dan belanja patut diiktiraf? Setiap perbelanjaan yang berlaku bagi tempoh masa tersebut, kita perlu catat, kita perlu rekod. Walaupun peniaga masih belum lagi selesaikan baki perbelanjaan. Kita tengok contoh di sini, gaji pekerja. Ia berjumlah RM1,200 masih belum bayar. Walaupun masih belum bayar, tetapi kita tetap kena rekod ke dalam buku catatan kita untuk mengira keuntungan perniagaan. Okey, baik, kita teruskan untuk konsep yang seterusnya. Materiality atau nama lain dia adalah kebendaan. Okey, so hanya butiar yang dianggap sebagai material sahaja direkodkan dalam buku catatan kita. So contohnya pembelian mesin kira sebanyak RM300. Okey. Bagi sesebuah syarikat yang besar, pembelian mesin kira ini mungkin dianggap sebagai kebendaan. Maka jumlah 300 ini akan dicatat sebagai belanja. Bagaimana pula bagi sesebuah syarikat yang kecil? Pembelian mesin kira ini akan dianggap sebagai kebendaan. Maka mereka akan catat 300 ini sebagai aset bukan semasa. Nampak tak unsur kebendaan ini atau materiality mainkan fungsinya? Dia akan mempengaruhi catatan perakanan kita. Okey, so catat, jangan tak catat. Okey, jom kita teruskan. Entiti berasingan. So dengar baik-baik, saya lagi nak tanya soalan. Okey, berdasarkan konsep entiti berasingan ini, perniagaan diandaikan adalah satu badan yang berasingan daripada pemilik perniagaan. Bagi konsep ini, saya nak kongsikan 2 tips. Adakah urus niaga berkaitan dengan syarikat kita? Jika tidak, jangan rekod. Tips yang kedua, adakah urus niaga ini guna duit syarikat ke? Jika tidak, jangan rekod. Okey, soalan saya. Okey, saya minta Amy. Amy, sila dengar. Okey. Membeli komputer bernilai RM2,500 untuk anaknya dengan wang sendiri. Soalan saya adalah, urus niaga ini perlu tak kita catat dalam buku perkanan kita? Ya, silakan Amy. Bagi saya tak perlu sebab benda tu dia pakai duit sendiri, bukan duit syarikat. Ya, tepat sekali. Nampak tak kata kunci dia, wang sendiri. Sekiranya awak catat, maka awak sudah melanggar konsep entiti berasingan. So kena faham betul-betul. Okey, jom kita teruskan dengan usaha berterusan. Perniagaan ini sepatutnya mempunyai hayat yang berterusan. Contohnya, pemegang saham bagi sesebuah syarikat ini telah berubah, tetapi aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh lembaga pengarah masih berjalan seperti biasa. Saya nak tanya Syazwa. Okey, Syazwa, sila dengar. Sekiranya awak adalah seorang pemilik kedai baju, biasanya awak ambil pendekatan face to face dengan pelanggan. Tetapi oleh sebab COVID-19 ini, adakah awak akan menghentikan operasi perniagaan anda ke? Ya, sila. Bagi pendapat saya tak akan berhenti dekat situ. Kita boleh, kan sekarang ni zaman dah serba moden, so kita boleh guna platform online. Platform secara atas talian. Atas talian atau online business. Ya, betul. Terima kasih kepada Syazwa. Okey, so jangan putus asa, teruskan. Carilah jalan penyelesaian dan satu hari nanti mesti berjaya. Begitu juga dengan belajar. Tak lama lagi awak akan belajar di rumah. Jangan rasa down, jangan rasa kurang motivasi. Tengoklah Didik TV. So nanti awak akan dapat input daripada cikgu-cikgu yang hebat, cikgu-cikgu yang lawak macam Seo. Okey, nantilah awak akan bermotivasi. Betul. Okey, so teruskan perjuangan anda sebagai seorang pelajar. Okey, jom kita tengok konsep yang ke-8, wang sebagai ukuran.
setiap urus niaga mesti direkodkan dalam bentuk wang. Contoh di sini, nama saya adalah Ilya. Saya membeli 100 unit buku diploma perakaunan ini yang mana RM20 seunit. Sepatutnya saya kena rekod 100 unit ke atau RM2,000? Mengikut konsep ini, saya sepatutnya catat RM2,000 sebab wang sebagai ukuran. Jangan tersilap catat ya. Baik, kita tengok. Ada dua lagi. Sabar. Okey. Tempoh perakaunan. Sesebuah perniagaan sepatutnya membahagikan tempoh perakaunan yang sama. Tetap sama ada setahun, setengah tahun atau suku tahun. Okey, sekiranya tempoh perakaunan bagi sesebuah perniagaan ini adalah setahun, andai kata kita bermula 1 Januari, maka kita akan berakhir pada 31 Disember. Okey, saya nak tanya Aini, sekiranya tempoh perakaunan syarikat anda adalah 6 bulan, dan sekiranya bermula 1 Januari, maka awak akan berakhiri pada bila? Silakan. Kalau 6 bulan bermula 1 Januari. Bila tutup akaun ni? Ya, betul. Boleh kira 1. Kalau 6 bulan. Kalau 6 bulan. Ya, boleh kuat sikit suara. Pulang balik soalan. Okey, soalannya sekiranya kita buka perniagaan akaun perniagaan kita pada 1 Januari dan syarikat tu dah menetapkan kita tutup akaun 6 bulan lah. 6 bulan tutup akaun, jadi tarikh bila dia tutup akaun tu, akhir tu. 6 bulan. Ya? Ya, apa dia? Kuat sikit. Saya rasa tadi jawab 30 Jun. Betul 30 Jun, betul. Ya. Okey, itulah jawapan dia. Tak apa. Mungkin jawapan betul, cuma suara dia tak keluar tadi. Ya, betul. Tak apa. Okey. So bagus, terima kasih kepada Aini. Baiklah, kita dah masuk ke konsep yang terakhir sekali yang mana saya rasa yang paling penting sekali adalah catatan bergu. Okey, yang mana membawa maksud setiap urus niaga perlu direkodkan dalam 2 akaun yang berasingan. Yang mana satu akaun didebitkan dan satu akaun lagi dikreditkan dengan amount yang sama. Okey, jom kita tengok contoh di sini. Okey, menerima tunai sebanyak RM850 daripada penghutang Irfan. Okey, saya nak tanya Tasha. Okey, so sekarang kita terima tunai, duit masuk ke atau duit keluar? Silakan. Ya, boleh kuatkan suara. Tunai duit masuk. Ya, betul. Duit masuk. Bila duit masuk, kita kena debit akaun tunai. Dan sentiasa tanya sendiri, kita terima duit ni daripada siapa? Ya, Tasha. Kita terima duit daripada siapa? Tengok balik soalan. Terima tunai daripada penghutang Irfan. So, terima duit daripada Irfan. Ya, betul. So, kita pula kena kredit Irfan. Dan jangan lupa dengan amount yang sama, iaitu RM850. So, inilah adalah kesemua-semua konsep dan asas perakaunan. So Nisa, saya boleh teruskan? Setakat ini semua okey ya. 10 konsep kita telah cover ni. Semua okey, senyum. Yang di rumah pun diharapkan boleh ambil catatan. Setakat ini 10. Saya pun dah habis kertas dan saya mencatat ni. Diharapkan apa yang kita belajar ni memberi sedikit sebanyak pengenalan ataupun penjelasan. Konsepnya bagaimana dalam perakaunan ni, apa yang perlu ada dan contoh-contoh yang telah Seo berikan. Seterusnya kita ada apa, Seo? Kita dah masuk objektif yang ketiga, iaitu kitaran perakaunan. Okey. So, kitaran perakaunan ini, apa dia kitaran perakaunan? Kitaran perakaunan ini adalah, nampak tak? Okey, ada 8 peringkat di sini. Maka dia adalah urutan tata cara perakaunan yang telah berlaku dalam satu tempoh perakaunan. Dan jom kita tengok satu demi satu. Peringkat pertama adalah dokumen sumber. Saya nak tanya Jaf. Okey, Jaf, adakah dokumen sumber penting kepada kita? Dokumen sumber ialah penting kerana ia dapat dijadikan sebagai bukti yang bertulis. Sebagai contoh, nota debit, nota kredit, isi, cek dan sebagainya. Wow, lengkap tepat jawapan sekali. dia. Memang lengkap perfect.
Wah, perfect. Sekiranya 100, okey, memang 100. Penuh. Okey, sekali lagi, terima kasih kepada Jaf. Dokumen sumber ini penting seperti mana diterangkan oleh Jaf. Dia adalah bukti bertulis sebagai rujukan kita. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada buku catatan pertama, maklumat daripada penyata kewangan daripada dokumen sumber ini, kita akan masuk ke dalam buku catatan pertama yang mana terdiri daripada jurnal am, jurnal kas dan buku tunai. Dan seterusnya, catatan daripada buku catatan pertama ini kita akan pindahkan kepada buku ledger. Ya, betul. Dan seterusnya baru kita sediakan imbangan duga. Di sini ada 2 persoalan. Bagaimana kita sediakan imbangan duga dan apakah tujuannya kita sediakan imbangan duga? Ya, baik. Yang pertama, kita sediakan imbangan duga dengan menyenaraikan baki-baki dalam akaun ledger. Dan apakah tujuannya? Kita nak menguji ketepatan catatan bergu, ketepatan pengiraan dan paling penting sekali adalah kesamaan jumlah debit dan jumlah kredit. Ya, betul. Wah, nampaknya Nisa ada sedikit pengetahuan sedia ada perakaunan ya. Terima kasih kepada cikgu-cikgu prinsip perakaunan yang datang ke Didik TV sebelum ni. Wah, baguslah. So ini membuktikan saluran Didik TV ini memang bagus ya. Okey. Baik, seterusnya, pernah tak awak menghadapi masalah seperti itu? Alamak, saya tertinggal rekod catatan urus niaga ini. Saya tersilap rekod akaun A kepada akaun B. Sabar ya, mohon bersabar. Itulah peringkat pelarasan. Okey, jangan risau. Sekiranya terdapat sebarang kesilapan atau ketinggalan, kita boleh buat adjustment dekat situ. Kita boleh buat pelarasan ke atas baki akaun. Seperti pelarasan hasil dan belanja, susun nilai aset bukan semasa dan sebagainya. Selepas dah pelarasan, baru kita sediakan imbangan duga. Selepas pelarasan, yang mana kita gunakan baki akaun yang telah diselaraskan. Okey, dan baru kita sediakan penyata kewangan. Okey, dekat sini saya nak tanya Syazwa. Okey, apa yang anda faham dengan penyata kewangan? Silakan Syazwa. Penyata kewangan tu maksudnya macam merujuk kepada pendapatan dan kunci kira. Maksudnya nak tahu keuntungan bersih dan kerugian bersih sesebuah syarikat. Ya, betul. Betul, Sir, jawapannya. Ya, betul. Okey. sekali. So, penyata kewangan ini dia merujuk kepada penyata pendapatan dan kunci kira-kira. Yang mana penyata pendapatan ini untuk menunjukkan untung atau rugi bersih perniagaan. Manakala kunci kira-kira menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan. Dan akhir sekali baru kita sampai catatan penutup. Ya, kita buat penutupan untuk menutupkan akaun hasil dan belanja. So, barulah selesai satu kitaran perakaunan ini. Saya pun tadi dah nampak-nampak dah. Saya kalau nak buka perniagaan, saya boleh gunakan informasi ini kan. Untuk memastikan perniagaan saya daripada awal lagi telah dicatat ataupun direkod dengan baik. Diharapkan di rumah pun turut sama mencatat dan merekod nota-nota penting dan tips yang diberikan oleh CEO setakat ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. KPM. Kembali menonton Teras. Tadi kita dah belajar daripada awal lagi beza simpan kira dengan perakaunan. Kita dah belajar tujuan perakaunan, konsep dan asas perakaunan serta kitaran perakaunan. Sekarang tiba masa untuk rakan-rakan kita dari Kolej Vocasional Batu Lancang iaitu sesi soal jawab. Ya, Ya, Sir. Silakan, Sir. Kita teruskan. Baik, terima kasih Nisa.
Seterusnya kita akan masuk ke sesi penilaian untuk menilai pengetahuan dan kefahaman anak-anak murid termasuk sekali dengan pelajar-pelajar di luar sana. Jom kita cuba buat sama-sama ya. Okey, cuba tengok soalan yang pertama. Simpan kira ialah proses. Okey, ada siapa-siapa nak jawab? Kalau tak ada angkat tangan, kita pilih nama. Okey, apa kata? Siapa nak cuba? Okey, apa kata Tasha? Nampaknya nak cuba kan? Kita sedang baca. Ada? Okey. Tak ada. Okey, tak apa. Nisa bacakan. Mungkin cikgu boleh bacakan jawapan dia. Okey, baik. So, jawapan pertama adalah mentafsir maklumat kewangan bagi kotak kuning, dan kotak jingga adalah merekodkan urus niaga perniagaan secara sistematik. Seterusnya, kotak hijau pula menyediakan buku-buku rekod perakaunan. Seterusnya adalah kotak biru melaporkan prestasi kewangan sesebuah perniagaan bagi tahun semasa. Jawapan anda adalah? Jawapan saya yang warna hijau tu menyediakan tak nampak. Yang warna hijau tu menyediakan buku-buku rekod perakaunan. Sebelum bagi tahu jawapan, pelajar-pelajar di luar sana, adakah anda sudah pilih jawapan anda? Okey, jom kita tengok jawapan yang sebenarnya. Kotak jingga. Jawapan adalah merekodkan urus niaga perniagaan secara sistematik. Okey, tak apa. Okey, cubanya bagus. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Penyataan manakah yang menerangkan perakaunan? Okey, so yang pertama, sebahagian daripada simpan kira. Yang kedua, mencakupi bidang yang lebih luas daripada simpan kira. Yang ketiga, meliputi proses menganalisis, mentafsir, merancang, menilai dan merumus. Dan akhir sekali adalah hanya melibatkan proses mengumpul dan merekod urus niaga secara tepat dan sistematik. Apakah jawapan anda? Okey. Kotak kuning 1 dan 2, kotak jingga 2 dan 3, kotak hijau 1 dan 4 serta kotak biru 3 dan 4. Pernyataan manakah? Yang agak-agaknya saya dah ada jawapan saya, tapi saya nak tahu kawan-kawan kita tu. Oh, Idina, yes. Saya nampaknya Jaf sudah angkat tangan kan? Okey, Jaf silakan. Okey, Jaf. Berebut pula mereka. Tak apa, Jaf boleh jawab dulu, silakan. Okey. Jawapan saya adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Adakah jawapan Nisa sama dengan Jaf ke? Ya, jawapan saya pun kotak jingga 2 dan 3. Bagaimana pula dengan pelajar-pelajar di luar sana? Jom kita tengok. Ya, betul. Tahniah kepada Nisa dengan Jaf. Okey. Baik, seterusnya soalan yang ketiga. Siapakah yang menjadi pengguna dalaman penyata kewangan? Adakah bank, pelabur, kerajaan atau pengurusan? Ada siapa-siapa nak cuba? Siapa nak cuba jawab soalan ini? Amy. Amy, silakan. Jawapannya pengurusan. Okey, jom kita tengok. Betul tak jawapan Amy? Betul ke? Iya, betul. Tahniah kepada Amy. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan. Apakah konsep perakaunan yang perlu dipatuhi dalam menggunakan kaedah dan amalan dalam penyediaan akaun? Adakah jawapannya ketekalan, usaha perterusan, entiti berasingan atau asas perakaunan akuan? Siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Ini senang je ni. Senang kan? Dina. Silakan, Dina. Silakan. Jangan takut-takut saya. Cuba je. Jawapan dia ketekalan. Ketekalan. Adakah jawapan sama dengan jawapan saya? Ya ke? Jom kita tengok. Wah, pandai. Okey, dan terima kasih kepada Dina. Okey, Tania. Jom kita tengok soalan seterusnya. Okey, maklumat di bawah ini berkaitan dengan perniagaan milik Esa. Okey, Esa merekodkan belanja bagi komputer peribadinya RM250 ke dalam akaun perniagaan. Apakah konsep perakaunan yang tidak dipatuhi oleh Esa? Senang yang pertama jawapan dia ketekalan, kotak jingga materiality, kotak hijau entiti berasingan dan kotak biru wang sebagai ukuran. Yang mana yang dia tidak patuhi? Konsep yang mana? Syazwa nak cuba ke? Nampak macam angkat tangan. Saya pun ada jawapan saya. Ya ke? Yang mana tu? Entiti
Entiti berasingan. Samalah jawapan kita. Ya ke? Okey, jom kita tengok sama-sama ya. Okey, ya betul. Tahniah kepada Syazwa. Okey, good job. Saya pun seronok dapat jawab soalan. Good job kepada Nisa. Ya, alright. Seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Okey, syarikat Famosa Berhad memiliki aset bukan semasa RM30 juta menganggap belian mesin cetak 200 ini sebagai belanja perniagaan. Okey, so apakah konsep perakaunan yang diamalkan? Okey, adakah ketekalan, materiality, entiti berasingan atau wang sebagai ukuran? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Siapa nak cuba? Kalau Nisa ada dua jawapan yang Nisa keliru lah. Ya ke? Okey, Tasha. Tasha, jom. Apa jawapan anda? Ya, sila unmute dulu. Jawapan saya materiality. Jom tengok. Betul kita tak? Tengok. Iya, betul. Tahniah. Sekali lagi, good job ya, Tasha. Okey, jom kita tengok. Okey. Apakah proses yang menunjukkan urutan tata cara perakaunan yang berlaku dalam satu tempoh perakaunan? Adakah jawapannya sistem perakaunan, kitaran perakaunan, prinsip perakaunan atau konsep perakaunan? Ini tak sabar-sabar ni. Tak habis sebut. Ya, silakan. Silakan Syazwa. Konsep perakaunan. Konsep perakaunan. Okey, apa kata dengan Aini? Aini, apa senyap jawapan anda? saja. Okey, Aini sila cuba. Apa jawapan anda? Adakah Aini atau Syazwa sama jawapan dengan saya? Ya? Kuat sikit. Mikrofonnya di mulut, boleh? Ya, apa dia? Kitaran perakaunan. Kitaran perakaunan. Jawapan Aini sama dengan saya lah, cikgu. Ya ke? Jom kita tengok. Adakah jawapannya konsep perakaunan atau kitaran perakaunan? Ya. Jawapan dia adalah kitaran perakaunan. Adakah pelajar di luar sana betul juga? Okey, tahniah kepada Aini. Baiklah, Sir. Saya lihat rakan-rakan kita dah ada pemahaman yang baik terhadap topik kita hari ini, iaitu asas kepada perakaunan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang aktif jawab berebut-rebut. Saya pun teruja sebab saya dapat jawapan yang banyak betul. Okey, baiklah. Kita pun sebenarnya masa sangat-sangat cemburu lah dengan kita. Mungkin kita boleh ambil sedikit kata-kata akhir dari buat semua murid-murid yang mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan ni. Silakan. Ya, baiklah. Okey. Pelajar-pelajar di luar sana, sebenarnya prinsip perakaunan ini bukan satu subjek yang boring. Okey, sebenarnya boleh sangat interesting dan sangat fun. Okey, so asalkan apa-apa masalah, jangan segan. Carilah cikgu. Okey, tanya cikgu. Semestinya cikgu sudi membantu anda. Dan seharap melalui hari ini awak dapat pendedahan awal apa sebenarnya perakaunan ini, dan semoga input-input yang awak belajar hari ini dapat mengaplikasikan dalam kehidupan harian anda. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Nampaknya apa yang kita belajar ni, macam saya cakap tadi, bukan saja kita guna untuk peperiksaan tetapi untuk kegunaan harian kita. Sebelum kita akhiri rancangan kita pada hari ini, Nisa nak baca sebuah kad ucapan yang kita terima bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu. Kad yang cantik ni daripada adik Nur Aini Nadia binti Irman dari SMK Pasir Gudang. Cantik, kadnya ada bunga-bunga berwarna ungu. Terima kasih cikgu. Ucapannya guru ibarat lilin yang menerangi. Adalah ucapan-ucapan yang agak panjang, menjalankan tugas yang diamanahkan dengan dedikasi dan sebagainya. Kau ibarat sebatang lilin menerangi alam kegelapan. Kau sanggup membakar dirimu untuk kami capai matlamat dan impian. Terima kasih adik Nur Aini di atas kiriman kau ucapan yang sungguh cantik dan kreatif ini. Baiklah, kita pun telah tiba di penghujung rancangan Teras di Didik TV KPM. Terima kasih sekali lagi dan juga rakan-rakan saya dari Kolej Vocational Batu Lancang Pulau Pinang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Lambai semua. Bye. Terima kasih guru. Kami amat menghargai setiap masa dan jasa yang telah dicurahkan. Setiap titik peluang yang mengalir demi kejayaan murid tercinta. Kami berharap agar segala ilmu yang diberi penuh ikhlas dan berkat. Biar penat berdiri, asal jangan penat memberi. Selamat pagi murid-murid. Teacher, our pillars and strength, attempting different ways to teach, to motivate, to inspire their beloved students.
Watch these heroes as they stay connected with us, physically, virtually. Cikgu, dialah pemberi paling setia. Tiap akar ilmu miliki. Pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum dewasa. Kaulah insan yang setia, mendidikku menjadi manusia yang berguna di dunia dan akhirat. Didik TV KPM